Kami memberikan perincian dan juga analisis dan juga fokus kepada pemilihan umum Indonesia 2024 yang berlangsung hari ini. Lebih 205 juta rakyat Indonesia, pemilih Indonesia keluar mengundi hari ini dari jam 7 hingga 1 tengah hari tadi dan bermula sekitar 1 jam setengah yang lepas. Kebanyakan lembaga-lembaga survey sudah pun berkongsikan data-data hitung cepat ataupun quick counts dan data-data yang berkenaan dengan keputusan tidak rasmi sudah pun diterima pada ketika ini. Di antara 3 calon itu, calon pertama Anies Baswedan dan juga gandingannya Muhaimin, calon kedua Prabowo Subianto dan juga pasangannya iaitu Gibran, dan juga calon ketiga iaitu Ganjar dan juga Mahfud. Dan ketika ini pasangan Prabowo Gibran mendahului angka hitung cepat itu. Tapi segala-galanya masih lagi terlalu awal kerana keputusan rasmi hanya akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia mungkin dalam masa 1 bulan lagi. Tapi ketika ini juga sedang berlangsung penjumlahan undi bagi rakyat Indonesia yang berada di Malaysia, di mana mereka keluar untuk mengundi awal pada 11 Februari lepas, dan World Trade Center Kuala Lumpur WTC menjadi tempat di mana lebih 200,000 pengundi dan juga pemilih Indonesia berdaftar dan juga mengundi di situ. Umar Vati bersama dengan saya pada ketika ini langsung dari WTC KL. Umar, sungguh pun WTC itu mencatatkan 200,000 pemilih yang layak untuk mengundi, tetapi angka yang keluar mengundi pada hari Sabtu lepas jauh lebih kecil. Walaupun kita nampak begitu sesak WTC pada 11 Februari lepas. Apa perincian dan juga maklumat yang Umar boleh kongsikan pada jam ini? Terima kasih Zul. Sekali lagi saya berlintas langsung dari WTC Kuala Lumpur pada jam ini, dan sebelum saya ke soalan Zul, mungkin saya boleh gambarkan persekitaran ataupun situasi di Dewan Pengiraan Undi pada jam ini, di mana sebentar tadi pengiraan undi bermula kira-kira pukul 3 petang sebentar tadi. Sepatutnya pengiraan undi bermula pada 2 petang, pun bagaimanapun disebabkan oleh taklimat kepada petugas dan kaki tangan di sini, maka proses itu sedikit lewat dan dimulakan pada pukul 3 petang. Dan kalau dilihat di belakang saya, sebenarnya anda boleh lihat terdapat 223 kerusi meja yang dihaskan untuk pengiraan undi, dan setiap meja itu ditugaskan 3 orang kaki tangan dari panitia yang bertindak sebagai SPR di dalam konteks Malaysia, dan juga ada 3 orang saksi yang akan melihat dan mengesahkan pemilihan ataupun pengiraan undi di sini. Dan yang menariknya, kertas undi di Indonesia, kalau saya boleh saksikan, kalau compare dengan experience atau pengalaman kita mengundi di Malaysia, jauh agak berbeza apabila kertas undinya bersaiznya agak besar, iaitu mungkin bersaiz A3 ataupun sebesar poster di Malaysia. Satu poster saiznya, iaitu yang mengandungi kesemua 24 calon-calon, dan satu lagi kertas juga tertera wajah calon-calon presiden bagi Indonesia, dan di mana ia mungkin akan membantu kepada mereka yang buta huruf ataupun tidak tahu membaca untuk membuat ataupun untuk memilih calon-calon mereka. Dan yang menariknya juga, kertas di sini dicetak dalam cetakan yang berwarna. Itu mengenai kertas-kertas undi yang sedang dikira di sini pada ketika ini. Dan kalau sebentar tadi ada satu perkara yang ingin saya dibawakan di sini, di mana Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, iaitu sebuah badan yang bertindak sebagai pengawas. Kalau ikut konteks di Malaysia, kita mungkin boleh namakan dia sebagai pengawas kepada badan SPR, yang mengetengahkan beberapa show, antaranya mengesah supaya undi POS dilaksanakan semula di Malaysia. Ia berikutan itulah sebuah video di platform X yang memaparkan ratusan undi POS sedang ditanda oleh seorang individu, dan undi tersebut, undi POS itu tidak sampai kepada pengundi yang sepatutnya. Dan untuk mengulas perkara itu, soalan itu diajukan kepada Bapa Puji Sumarsono, iaitu pegawai Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan apa ceritanya. Dan
dan untuk itu kita dengarkan apa yang dikatakan oleh beliau sebentar tadi. Kami kaji, kami diskusikan terkait dengan poin-poin rekomendasi itu. Artinya KSK tetap dihitung hari ini apa tidak, Pak? Ini masih sedang kami kaji terkait dengan itu. Sudah berjalan atau belum, Jadi ini belum ada keputusan dari PPLN karena memang PPLN masih mengkaji. Okey, itu apa yang dikatakan oleh Bapak Puji Sumarsono sebentar tadi, dan kalau kita lihat pengundian di sini sepatutnya seramai 223,000 pengundi rakyat Indonesia yang berdaftar sepatutnya membuang undi di WTC Kuala Lumpur pada 11 Februari. Dan berbalik kepada soalan Zul sebentar tadi, dianggarkan hanya 10% saja daripada jumlah ini, iaitu kalau ikutkan rakyat Indonesia yang menetap di sini adalah lebih kurang 800,000. Daripada jumlah itu 223 pengundi yang berdaftar sepatutnya mengundi di WTC, namun hanya 10% daripada pengundi yang turn out, iaitu lebih kurang 20,000 pengundi yang turn out. Dan bila soalan itu diajukan kepada Duta Besar Indonesia ke Malaysia sebelum ini, Bapak Hermono memberitahu bahawa perkara itu adalah sukar dilaksanakan untuk dan berdasarkan sejarah-sejarah ataupun pemilu-pemilu yang sebelum ini, jumlah undi ataupun turn out pengundi adalah lebih kurang 30%. Namun untuk tahun ini jumlah itu agak lagi jauh, lagi sedikit berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya, iaitu hanya 10% sahaja yang turn out. Dan salah satu faktornya adalah apa yang dikongsikan oleh beliau adalah tahap kesedaran rakyat Indonesia yang mungkin sudah tidak kisah dengan politik Indonesia pada ketika ini, dan mungkin pihak kedutaan ataupun pihak kerajaan Indonesia sendiri untuk perlu melihat perkara ini sedalam-dalamnya supaya pada pemilu atau pilpres yang akan datang perkara yang sama tidak berulang. Dan kalau kita tengokkan proses pengundian pengiraan undi pada hari ini berjalan cukup lancar tanpa sebarang kekecohan dan sebagainya. Dan hari ini perkara itu mungkin tidak akan dilaksanakan tanpa kemudahan-kemudahan daripada pengurusan WTC sendiri. Dan untuk itu kita bersama-sama dengan pengarah urusan kumpulan WTC Kuala Lumpur, Datuk Seri Dr. Imoizam Ibrahim pada jam ini. Terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri, mungkin kelancaran proses hari ini sedikit sebanyak dibantu oleh pengurusan WTC sendiri. Ya. Mungkin dari segi kemudahan-kemudahan atau perkhidmatan sendiri, mungkin Datuk Seri boleh kongsikan apa yang disediakan oleh pengurusan WTC sendiri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari pengiraan dan pengumpulan undi, khususnya di World Trade Center KL, yang saya dimaklumkan melibatkan hampir 5,000 warga Indonesia yang bertugas pada hari ini. Dan sudah tentu soal keselamatan, kelancaran, keamanan dan juga kestabilan itu sangat penting. Dan pihak kami menyediakan hampir 400 kaunter pengiraan undi untuk kemudahan pihak panitia ataupun pihak yang berkuasa di bawah penyeliaan Kedutaan Republik Indonesia di Malaysia. Dan di samping itu juga penyediaan bukan hanya makanan, lokasi, bukan hanya di kawasan TR4 ini ataupun Tun Razak 4 ini, Dewan Tun Razak, tetapi juga Dewan Tun Razak 3, dan juga yang paling penting, pengudaraan yang memastikan soal kesihatan warga pengunjung supaya keselesaan mereka ini dapat kita jamin, terutama sekali bagi mereka selesa menjalankan tugasan pada hari ini yang bermula pada 3 petang tadi sehinggalah lewat malam nanti, insya-Allah. Dan Datuk Seri, kalau kita tengok sejarah-sejarah atau rekod sebelum ini, WTC ada dia punya momen sejarahnya sendiri dari perhimpunan UMNO sehinggalah hari ini pengundian juga dilaksanakan di sini pada 11 Februari lalu, dan hari ini pengiraan undi juga dilakukan di WTC. Dan mungkin dari segi aspek ekonomi, apa sumbangan yang boleh kita lihat dari Datuk Seri? Saya melihat apabila World Trade Center KL dipilih menjadi pusat pengundian
khususnya pemilu Indonesia atau Pesta Demokrasi Indonesia 2024 pada 11 Februari dan hari ini 14 Februari pusat pengumpulan dan pengiraan undi yang terbesar di dunia sudah tentunya menggambarkan keyakinan dan kekuatan World Trade Center KL untuk menjadi lokasi bagi acara peringkat dunia diadakan di World Trade Center KL. Dan ini juga selaras dengan apabila kedudukan World Trade Center KL sebahagian daripada 347 World Trade Center di seluruh dunia. Dan sudah tentu ini menggambarkan kekuatan ekonomi ini dapat digerakkan di jana di samping keyakinan khususnya bagi masyarakat antarabangsa untuk mengadakan penganjuran acara berteraskan perniagaan bahkan juga pameran dan konvensyen di World Trade Center KL. Dan ini secara langsung akan menggambarkan bahawa kita bersedia untuk menjadi tuan rumah bagi setiap acara dunia bagi usaha menggalakkan sebarang bentuk ekonomi berteraskan acara perniagaan di World Trade Center KL maupun di Malaysia ini. Dan ini menggambarkan juga keyakinan untuk kita terus-menerus menaikkan khususnya World Trade Center KL yang berusia 43 tahun untuk memastikan relevannya dan juga keyakinan bagi setiap warga untuk mereka bekerjasama dan menganjurkan kerjasama bersama bagi lokasi World Trade Center KL ini, insya-Allah. Terima kasih Datuk Seri bersama-sama dengan Astro Awani pada jam ini. Dan kalau kita tengok proses pengiraan undi untuk 20,000 pengundi yang sudah mengundi pada 11 Februari mungkin akan berakhir pada 12 malam hari ini. Sementara undi pos pula akan dikira di Kedutaan Indonesia diterjangkakan esok. Dan saya kira itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan dari WTC Kuala Lumpur pada jam ini. Kita akan terus kembali ke studio bersama dengan Zul. Terima kasih Zul. Okey, terima kasih Umawati. Itu cerita Umawati di WTC untuk melihat kepada penjumlahan undi bagi pemilih Indonesia yang mengundi di Malaysia.